Pasukan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kini berada di Yangon bersiap untuk memulakan kempen kelayakan Piala Suzuki AFF. Gergasi-gergasi Eropah sedia hadapi lawan peringkat kumpulan selepas jaguh-jaguh lainnya menang awal pagi tadi. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Kita bersua lagi melalui Fokus Sukan yang disiarkan langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei, Bandar Serba Gawan. Pasukan bola sepak Kebangsaan Negara Brunei Darussalam akan memulakan cabaran dalam perlawanan kelayakan kejohanan bola sepak Piala Suzuki AFF 2012 dengan menentang tuan rumah Myanmar Jumaat ini 5 Oktober di Pusat Latihan Belia Yangon. Pasukan kebangsaan berlepas ke Myanmar pagi kemarin. Barisan pemain negara termasuk beberapa pemain berpengalaman yang beraksi dengan kelab-kelab elit negara seperti Brunei DPMMFC dan juga pemain-pemain muda yang menjuarai Piala HBT lalu. Antara pemain yang menyertai skuad kebangsaan termasuk penyerang berbisa Brunei DPMMFC Shahrazan Said serta perencang berpengaruh dan ketua pasukan kelab elit negara itu Rosmin Khamis. Sebelum bertolak ke Myanmar 2 hari lalu, mereka diberi perangsang oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan yang berhormat Pihin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Datuk Seri Setia Awang Haji Hazair. Yang berhormat berharap para pemain akan mampu bersaing penuh iltizam ke arah mengharumkan nama negara dengan membawa kejayaan. Beberapa pemain menyuarakan semangat mereka untuk bersaing di pusingan kelayakan AFF Suzuki Cup nanti. Harapan kami akan mencuba sedaya upaya untuk memasuki dua pasukan kelayakan dan kami akan bersedia untuk menentang ke semua negara, Myanmar, Cambodia, Laos dan Timur Leste. Harapan saya pada qualifying ini hanya untuk memasuki untuk pusingan yang seterusnya. Mengharap pada sahabat-sahabat yang lain untuk memberi full komitmen pada perlawanan untuk kelayakan ini. Sebenarnya peluang masih sama rata. So harapan saya itulah komitmen sepenuhnya lah daripada kawan-kawan yang lain. Harap penyokong-penyokong ini saya harap untuk memberikan dorongan, sokongan supaya berdoalah semoga pasukan tani layak ke pusingan seterusnya. Pusingan kelayakan Piala Suzuki AFF 2012 di Myanmar itu akan diadakan dari 5 hingga 13 hari bulan ini. Dua pasukan teratas pusingan berkenaan akan mengisi 2 slot masing-masing, 1 slot kumpulan A dan kumpulan B pusingan akhir Piala Suzuki AFF yang akan diadakan di Thailand dan Malaysia nanti. Negara Brunei Darussalam akan bersaing bersama Kemboja, Timor Leste, Myanmar dan Laos untuk merebut 2 slot bagi kumpulan A dan B yang akan beraksi dalam pusingan akhir kumpulan bermula 24 November hingga 22 Disember depan yang akan berlangsung di 2 venue iaitu Kuala Lumpur, Malaysia dan Bangkok, Thailand. Pasukan-pasukan kumpulan A terdiri daripada Thailand, Vietnam, Filipina di samping pasukan yang akan mara dari pusingan kelayakan nanti. Kumpulan ini akan bermain di Thailand nanti. Sementara kumpulan B yang menunggu ialah Malaysia, Indonesia, Singapura dan pasukan yang akan layak hasil dari pusingan kelayakan. Perlawanan kumpulan ini pula akan diadakan di Kuala Lumpur. Beralih kepada sukan antarabangsa dan segmen antarabangsa kita malam ini juga tertumpu kepada sukan bola sepak terutama perkembangan Liga Juara-Juara Eropah. Pasukan-pasukan pilihan Chelsea, Barcelona dan Manchester United mengungguli kumpulan masing-masing selepas menang ke atas lawan mereka awal pagi tadi dengan Beti Borisov dari Belarus terus membuat kejutan apabila menewaskan gergasi Jerman Bayern Munich 3-1 untuk terus menguasai kumpulan F. Lionel Messi penyumbang utama ke atas kejayaan Barcelona 2-0 ke atas tuan rumah Benfica apabila dua umpanan pemain terbaik dunia itu menghasilkan kedua-dua gol tersebut.
Sementara itu, Robin van Persie menjadi wira United dengan menjaringkan kedua-dua gol hasil gerakan Wayne Rooney. Kita saksikan keputusan perlawanan awal pagi tadi dan kedudukan kumpulan serta jadual perlawanan bagi kumpulan A, B dan C dan yang akan berlangsung awal pagi nanti. Dalam perlawanan awal pagi esok, Real Madrid akan beraksi menentang Ajax di Amsterdam bagi perlawanan kumpulan D. Manakala AC Milan dari Itali pula akan bertandang ke Rusia untuk berdepan Zenit St. Petersburg. Real Madrid awal pagi esok akan turun menentang Ajax dalam tempoh 3 tahun berturut-turut di saingan Liga Juara-Juara Eropah. Dalam dua pertemuan mereka yang terakhir musim lepas, Real menang 3-0 di Santiago Bernabeu di Spanyol. Mereka juga melakar kemenangan ke atas Ajax di tempat lawan. Musim ini Real memulakan kempen Liga Juara-Juara Eropah dengan menewaskan juara Liga Perdana Inggeris Manchester City 3-2 di halaman sendiri. Dalam sidang media semalam, pengurus Real Jose Mourinho percaya yang pasukan Ajax musim ini lebih baik daripada musim lepas. Justru itu dia punya alasan terbaik untuk menurunkan barisan paling terbaik Real untuk turun menentang Ajax di Amsterdam esok. I got the plane, I came here, I saw the match, it's very alive and I'm happy that I came here because I... Sementara itu di Stadium Petrovski di Rusia pula, AC Milan mula menjalani latihan sebagai persiapan menentang tuan rumah Zenit St. Petersburg. AC Milan ketika ini tidak berada pada prestasi terbaik mereka semada dalam saingan domestik maupun peringkat Eropah. Dalam saingan Liga Serie A Itali, mereka kini ketinggalan 9 mata di belakang pendahulu Liga Juventus selepas 6 perlawanan sekaligus meningkatkan tekanan ke atas jurulatih AC Milan, Massimiliano Allegri. Dalam kancah Eropah pula, AC Milan masih hambar di barisan serangan apabila hanya sekadar seri tanpa jaringan dengan pasukan Anderlecht di Stadium San Siro, Itali. Bertemu Zenit dari Rusia, pasukan AC Milan perlu lebih berhati-hati memandangkan jurulatih Zenit, Luciano Spalletti sangat arif dengan kemampuan AC Milan. Tambahan lagi, jurulatih Zenit itu merupakan bekas rakan sepasukan jurulatih AC Milan dalam klub Schiopelli pada pertengahan tahun 80-an. Akan tetapi Milan tidak perlu risau memandangkan Zenit juga tidak berada pada tahap terbaik mereka sejak kebelakangan ini. Dalam perlawanan pembukaan Liga Juara-Juara Eropah sebelum ini, Zenit tewas 0-3 kepada Malaga dari Spanyol. Walau bagaimanapun jurulatih Milan, Allegri percaya sekalipun Zenit berada dalam krisis, namun mereka masih lagi pasukan terbaik di Rusia. Sementara itu, dalam saingan kumpulan B Liga Juara-Juara Eropah, Olympiakos dari Greece pula akan menentang Arsenal di Stadium Emirates, London. Dua minggu lepas, Olympiakos tewas 1-2 kepada Schalke dari Jerman di halaman sendiri. Kali ini mereka bakal berdepan tugas berat apabila akan menentang Arsenal yang ketika ini berada dalam prestasi terbaik. Arsenal yang dilihat sangat ampuh di barisan hadapan merupakan ancaman terbesar buat Olympiakos. Dari segi rekod, Olympiakos tewas 10 kali dari 10 kunjungan mereka ke England.
Sejak tahun 1965, mereka hanya mampu menjaringkan 2 gol di London dan dibolesi sebanyak 28 kali. Pengurus Olympiakos Leonardo Jardim berhasrat untuk menterbalikkan sejarah tersebut dengan mencipta sejarah baru. Beliau bagaimanapun enggan menaruh harapan tinggi ke atas pemainnya untuk mencipta kemenangan, tetapi dia berharap agar pemainnya berfikiran positif. Dia tidak mahu mereka berputus asa sebelum turun ke padang permainan. Namun dia lebih awal mengakui bahawa pasukannya memang akan kalah dari segi teknikal, memandangkan Arsenal memiliki pemain yang berkualiti tinggi. Dari segi rekod pertemuan kedua pasukan, Arsenal menewaskan Olympiakos 2-1 musim lepas dan tewas lagi 2-0 pada musim 2009-2010. Dalam kumpulan yang sama juga, pasukan Montpellier dari Perancis akan turun menentang Schalke dari Jerman di tempat lawan. Montpellier yang juga juara Liga 1 Perancis musim lepas, layak kesaingan Liga Juara-Juara Eropah musim ini buat kali pertama dalam sejarah klub itu. Montpellier bimbingan René Girard membuat penampilan pertama mereka dengan kekalahan 1-2 kepada Arsenal di tempat sendiri. Kali ini mereka menyimpan hajat lebih besar untuk membenam Schalke di tempat lawan. Namun, hajat mereka itu mungkin tidak akan menjadi realiti memandangkan prestasi mereka yang semakin merudum sejak kebelakangan ini di peringkat domestik. Ketika ini, mereka menduduki tangga ke-13 Liga Perancis, ketinggalan 10 mata di belakang pendahulu Liga Olympique Marseille. Hujung minggu lepas, mereka menang 2-0 ke atas Nancy di peringkat Liga sekaligus meningkatkan semula keyakinan pemainnya untuk bangkit mencipta lebih banyak sama ada di peringkat domestik maupun Eropah. Dalam pada itu, bakal lawan Montpellier esok iaitu Schalke pula turut membuat persiapan rapi dengan hasrat untuk mencipta kemenangan kedua dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah musim ini. Di perlawanan pertama 2 minggu lepas, mereka menundukkan Olympiakos 2-1 di tempat lawan. Schalke yang menduduki tempat keempat Bundesliga Jerman ketika ini berada pada prestasi terbaik mereka. Justru itu, jurulatih Schalke, Huub Stevens, tidak terlalu risau akan cabaran yang bakal mereka terima nanti. Dia menaruh keyakinan tinggi ke atas pemainnya, terutamanya penyerang Belanda kelas Jan Huntelaar yang berada di puncak prestasinya. Keyakinan jurulatih Schalke itu ditambah lagi dengan rekod kurang berangsangkan pasukan Montpellier sejak akhir-akhir ini. Kelab dari Perancis itu hanya mencipta 2 kemenangan dalam saingan Liga 1 Perancis, tetapi ketua pasukan Schalke, Benedikt Howard, enggan mengambil mudah dengan kekuatan pasukan lawan kerana dia yakin Montpellier memiliki kualiti dan kelas mereka yang tersendiri. Dalam aksi kumpulan A pula, pasukan Paris Saint-Germain dari Perancis bertandang ke Portugal untuk berdepan pasukan FC Porto. Jurulatih PSG Carlo Ancelotti menganggap pertemuan dengan FC Porto ini sebagai medan ujian sebenar buat pasukannya untuk menilai semula kekuatan sebenar mereka selepas dia berbelanja besar untuk membawa masuk beberapa pemain ternama. Pasukan FC Porto pula merupakan pasukan yang sangat sukar ditewaskan di Stadium Dragao. Stadium keramat tersebut merupakan kubu kuat Porto sejak sekian lama. Dalam saingan Eropah musim ini, Porto membuka tirai kejohanan dengan mencipta kemenangan 2-0 ke atas Dinamo Zagreb 2 minggu lepas. Ancelotti menedahkan yang dia sangat risau dengan keterjauhan barisan serangan Porto yang dilihatnya merupakan ancaman terbesar buat barisan pertahanan PSG. Ancelotti bagaimanapun berharap barisan serangannya yang diketuai oleh Zlatan Ibrahimovic akan dapat memberikan yang terbaik dalam pertemuan awal esok pagi. Dari Liga Juara-Juara Eropah itu, kita beralih ke perkembangan saingan Liga Juara-Juara Asia. Pasukan Al-Ahli dari Arab Saudi menempah tempat ke separuh akhir selepas menundukkan Sepahan dari Iran 4-1 di suku akhir. Baiklah, dengan paparan bahan sukan itu tadi, kami akhiri dulu Fokus Sukan malam ini. Jumpa lagi keluaran Sabtu ini. Salam hormat.